Okey, seterusnya kita nak tengok pembiayaan perbankan Islam, iaitu kita nak tengok apa yang bank Islam ni sediakan, kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh perbankan Islam. Okey, so apa konsep pembiayaan? Ni biasalah technically dia bagi bahasa mudahnya bagi sokongan dana. Okey, sokongan dana dengan bahasa lain bagi duit. Okey. So sebab apa? Sebab ada orang dia nak memiliki barang atau aset tertentu. Okey. So mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, iaitu pihak pemberi dana, bank, pihak penyedia barang, aset, okey, dan pihak yang memanfaatkan barang. Pihak memanfaatkan barang biasanya pengguna lah, kan? So dalam perbankan Islam ni, Islamic Banks ni, Islamic Finance ni, kita gunakan istilah pembiayaan. Maknanya kita gunakan istilah financing, kan? Maknanya dalam penyelesaian satu dana kita guna istilah financing yang berdasarkan kontrak syariah. Okay. So kalau konvensional dia gunakan istilah loan atau pinjaman. Okay. So kalau dia guna istilah loan, pinjaman tu dia biasanya melibatkan riba lah, kan? So sebab tu kalau kita tengok dalam ada perbezaan antara report Islamic Banks dengan konvensional. So dalam Islamic Banks semuanya adalah financing, dia bukan loan. Okay. So in term of kategori pembiayaan, biasalah yang ni kita guna, ini untuk peribadi, biasa kita guna pembiayaan perumahan. So dia tak panggil housing loan, dia panggil home financing. Dia tak panggil car loan, dia panggil car financing. Dia tak panggil personal loan, dia panggil personal financing. Kalau kad kredit, dia samalah kredit card juga. Cumanya kredit card itu Islamic Banks kita biasa gunakan konsep tabarruk, kan? Okey. So kontrak pembiayaan, okey, kontrak apa yang digunakan dalam pembiayaan ni? Okey. So yang pertama musyarakah. So musyarakah pun rasanya semua dah hebat-hebat dah ni tentang konsep musyarakah ni, kan? So dalam maknanya daripada segi bahasa adalah bermakna bersekutu, menyetujui. Istilah musyarakah, istilah musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk satu usaha tertentu di mana masing-masing pihak akan memberikan sumbangan dana dengan memiliki kesepakatan bahawa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Okey. So keuntungan dan risiko itu ditanggung bersama. So ada dua jenis musyarakah atau syirkah. Yang pertama syirkatul milk dan kedua syirkatul aqad. Syirkatul milk perkongsian pemilikan bersama bagi pada syirkatul ikhtiyar dan al-jabar. So pemilikan setiap rakan kongsi eksklusif. Okey. So segala urus niaga perlu persetujuan rakan kongsi. Dan yang kedua syirkatul aqad, ini terbagi pada syirkatul amwal, a'mal dan al-wujuh. Okey. So ini mewakilkan seorang daripada rakan perkongsian menguruskan urus niaga. Okey. So macam mana kita nak rekod kalau bank atau Islamic Finance, Islamic Banks lah, Islamic Banks bagi pinjaman berdasarkan kontrak syariah. Okey. So konsepnya mudah. Okey. So bila bank bagi pembiayaan untuk kontrak musyarakah kepada pelanggan, so daripada dalam akaun bank, bank akan debit akaun pembiayaan musyarakah. Maknanya dekat akaun pembiayaan musyarakah ini dia akan buka satu akaun baru. Akaun ini atau akaun barulah untuk that particular business, dia akan, maknanya duit akan masuk dari situ, kan? Dia akan transfer duit kat situ. Tapi akaun tunai bank akan berkurang sebab duit keluar, kan? So kredit akaun tunai bank. Debit maknanya duit masuk dekat sini, kredit akaun tunai duit keluar. Okey. So bila mana orang itu bayar, kan, atau pelanggan itu bayar kepada bank. So bila mana orang bayar pada bank, duit masuk, kan? So debit akaun tunai. Dan sebab duit kat sini dah masuk, sini kena kurangkan lah, kena tolak daripada akaun pembiayaan musyarakah, kan? Sebab dia kena, ingat kita kena belajar, kita dah belajar tentang konsep balance, kan? Okey. Okey, so itu bayaran barik. So bagaimana dalam bila mana keuntungan? Okey. So untung ini kita kena masukkan dalam akaun tunai lah. Duit masuk, kan? Duit masuk, untung masuk akaun tunai. So debit akaun tunai,
Dan bila kita debit akaun tunai, kita kena kredit akaun keuntungan dan rugi. Kan ni memang konsep dia nak, sebab nak balancekan lah. Ni baru betul konsep kita nak cakap apa itu, keseimbangan. Okey. Tak apa, jangan fikir complicated sangat. Just ambil at face value. Okey. Okey. Seterusnya musyarakah mutanakisah. Okey. So biasa kita panggil MM. MM ni Englishnya diminishing partnership. Atau dalam bahasa Melayu perkongsian berkurangan. Okey. So MM ni satu instrumen yang agak baru juga sebenarnya. Okey. Baru diperkenalkan lah. So inilah satu konsep yang agak moden juga. Simpelnya macam ni. Okey. Boleh baca. Kita nak try tengok simpelnya. Okey, katalah rumah berharga 300,000. Okey. So kita bahagikan rumah itu kepada percentage. So 10% untuk rumah 300,000 itu adalah 30,000. Betul. Balance-nya 90% adalah milik bank. 90% adalah 270,000. Okey. So apa yang berlaku sekarang? Mudahnya pembeli atau kita akan beli rumah, kita akan nak cuba memiliki rumah tu. Okey, kita akan beli equity daripada bank. Okey. So sekarang katalah kita dah bayar deposit 10% kan. So kita own 10%, balance 90% owned by the banks. So lepas tu kita akan buat payment, kita akan beli equity daripada bank. So 10% kita akan jadi 20%. Okey, balance tinggal dekat bank 80%. Kan? Seterusnya kita beli lagi. So 20% jadi 30%. Bank tinggal 70%. So in term of equity, bank tu berkurangan. Itu yang dimaksudkan dengan diminishing partnership atau perkongsian berkurangan lah. Okey. So tapi okey, kena ingat tu in term of equity. Okey, dan disebabkan ada equity bank dekat situ. Okey, let's say kita mulakan dengan 10-90. 10% kita, 90% bank. Okey, bank technically boleh kenakan kadar sewaan kat atas unit tu. Betul tak? Okey, sebab technically we own the unit with the bank. Okay, we own 10%, bank own 90%. Kita miliki 10%, bank miliki 90%. So katalah kadar sewaan yang ditetapkan berdasarkan market rate, katakan RM1,000 sebulan. Okay, so nilai yang kita boleh dapat adalah 100 saja, kan? Dan 900 lagi milik bank. Okay, sebab itu kita kalau boleh nak cepat-cepat miliki equity lebih banyak. Supaya apa? Katalah kita dah jadi 50%, bank boleh dapat 500 je. Kita punya ownership 500 lagi. Kan? Walaupun on paper nampak 100 tu, 100 kita dapat bulan-bulan tu, sewaan tu, tapi 100 itu digunakan untuk kita beli lagi equity bank dan seterusnya. Kan? Okay, complicated lah. Harap boleh faham lah tentang konsep ni. Okay, kalau tak faham nanti boleh tanya dalam kelas. Okay, so MM ni nampak complicated tapi simple je sebenarnya. Okay, yang pertama pelanggan. Pelanggan ni kita ambil kita lah. So kita jumpa pemaju nak beli rumah. Kita nampak ada rumah baru kat situ kan. Oh, nampak cantik lah. Okay, jom nak beli lah sebiji. Corner lot. Okay, so cakap kita book dekat developer. Okay, saya nak corner lot. Bayar 1,000 booking fee. Okay, lepas tu kita pergi jumpa bank. So bank, jumpa bank, cakap bank, saya nak beli rumah tu lah, tapi pakai MM boleh tak? So bank akan beri nilai apa semua. Bank cakap okey, setuju. So bank cakap kita start dengan 10-90. So awak 10%, saya 90%. Kan? Maksudnya awak katalah rumah tu harga 300,000, so awak kena sediakan 30,000. 270,000 lagi akan disediakan oleh bank. Okey. So tu nombor 3 dah tu. Okey, so dia membeli bersama, kan. So dan seterusnya bank pelanggan akan bayar rumah, kita akan bayar secara ansuran ditambah dengan keuntungan untuk membeli pemilikan pada bank pada rumah tersebut. Jadi macam tadi kita cakap kita nak reducekan equity bank.
So tadi 10%, so 20%, 30% dan seterusnya. So di akhir kontrak kita dah bayar lama-lama, pemilikan tersebut akan jadi 100% milik kita. Okey, yang seterusnya BBA. Baik besaman ajil atau bahasa Melayunya jualan pembayaran tertunda. So baik besaman ajil ni ada 3 perkara. Satu, baik jual, B dengan thaman iaitu harga, dan ajil iaitu bermaksud tertunda atau bertangguh. So technically dia adalah jual beli beransur, sebagai jual beli beransur lah. Okey, cerita banyak complicated pula kan. Okey, so dan kebiasaannya harga jual beli beransur atau tangguh itu lebih tinggi berbanding dengan harga jualan tunai kan. Ini basic lah kot. Kalau kita beli barang tunai, katalah kita beli barang tunai, ada beza harga antara barang tunai dengan barang yang kita beli angsuran selama 6 bulan atau 12 bulan. Okay. So di sini datangnya konsep time value of money. Okay. Again, apa perbahasan syariah tentang time value of money, boleh korek, boleh Google dan kaji, dan boleh tanyalah ustaz-ustaz lain. Okay. So dulu bank banyak menggunakan BBA juga. Cuma sekarang saya tak pasti. Kalau tak salah saya, dia banyak guna tawarruk. Tapi masih ada, mungkin masih ada BBA ini. Okay. So MO BBA ni simple. Okay. So yang pertama, kita jumpa pemaju beli rumah. Okay. So kita cakap, okay, kita bayar deposit 10% katakan. So lepas tu kita jumpa bank, kata nak minta bank provide financing 90% lagi kan. So bank akan beli rumah tersebut dengan pemaju secara tunai. Okay, bank akan bayar full. Lepas tu bank jual kepada kita kan. Bank maknanya sekarang ownership dah pergi dekat bank kan. So bank jual kat kita, tapi sebab kita nak bayar beransur-ansur tu, bank kenakan harga lain lah. So bank kenakan tambahan keuntungan. Okay. So kita pun bayarlah dekat bank secara beransur-ansur. Okay. Kalau kita bayar lagi cepat, bolehlah kurangkan apa tu, kadar keuntungan yang dikenakan oleh bank tu. Okay. Again, dalam isu ini ada sedikit khilaf lah kot kan. Okay, saya pergi dekat next slide dulu.